A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya, alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya pagi ini kita dapat menyaksikan program Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Apa khabar penonton-penonton sekalian? Mudah-mudahan semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan semuanya terhindar daripada kesan wabak COVID-19 ini, yang mana kita melihat di seluruh dunia ini sedang diancam oleh wabak COVID-19 ini. Terutama kita melihat kesedihan yang berlaku di sahabat-sahabat kita di Amerika Syarikat, yang mana hampir 700,000 kes yang berlaku di Amerika Syarikat, dan kita doakan mudah-mudahan COVID-19 ini dapat terhenti dan semua yang terjangkit dengan COVID-19 ini disembuhkan daripada penyakit tersebut. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang cukup menarik, yang mana berkaitan dengan ketua keluarga. Jadi alhamdulillah pada hari ini bersama dengan saya Al-Fadil Prof Madya Dr. Suki Othman. Apa khabar Ustaz? Ya, alhamdulillah. Amboi, siap penutup muka Ustaz ya. Langkah-langkah keselamatan. Langkah keselamatan. Jadi nanti takut penonton kita tak nampak pula muka Ustaz yang handsome tu. Jadi Ustaz, kita nak maklumkan kepada penonton sekalian, inilah yang kami amalkan di dalam Tanyalah Ustaz. Yang pertama sekali, kami memakai penutup muka. Dan yang keduanya, kami juga ada di sini hand sanitizer. Itu dia. Pakai sikit saya. Yeah. Dan selain daripada itu, kita juga mengamalkan jarak, penjarakan sosial. Dan inilah yang kita nak lakukan sebagai satu langkah untuk kita memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi, Ustaz, dipersilakan. Terima kasih Ustaz ya kerana dapat sama-sama pada hari ini, yang mana walaupun kita berada di dalam satu situasi, satu keadaan yang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan COVID-19 ini Ustaz, walau bagaimanapun di samping kita mendapat rawatan ataupun ubat-ubat dalam kita nak menyembuhkan diri kita terkena COVID-19, secara tidak langsung kita perlukan juga ubat rohani yang mana dapat menyuntik ataupun menyembuhkan keresahan di dalam jiwa kita. Oleh sebab itu pada hari ini Al-Fadhil Ustaz, kita nak membincangkan satu topik yang cukup memberi kesempitan dalam kehidupan kita, iaitu tajuknya adalah ujian berat buat ketua keluarga. Saya yakin dan percaya Ustaz juga ketua keluarga, saya juga ketua keluarga, dan di hadapan saya ini juga adalah ketua keluarga, dan insya-Allah pada hari ini kita nak membincangkan, kita nak merungkai segala persoalan yang terbuku di benak jiwa kita. Kerana Ustaz, kita lihat di luar sana banyak ketua-ketua keluarga yang sedikit terhimpit ataupun terpenjara dalam keadaan kesempitan yang berlaku dalam COVID-19 ini. Baik Ustaz, kita nak bertanyakan Ustaz pelbagai soalan. Tetapi sebelum itu, kepada para penonton yang ingin bersama dengan kita, bersama dengan Al-Fadhil Ustaz, boleh call kita di talian 03-7726-1603 ataupun boleh WhatsApp kita 0111-233-6480 atau terus ke Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Baik Ustaz, sebagai mukadimahnya, ujian berat buat ketua keluarga. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa nusalli wa nusallim 'alan nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah kerana pada pagi yang berbahagia ini, setelah kita sama-sama dapat tunaikan solat subuh
di rumah masing-masing, alhamdulillah. Dan kita berkesempatan pada pagi ini juga dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, untuk kita membincangkan sesuatu yang dapat meningkatkan kekuatan rohani kita, terutamanya dalam menghadapi suatu ujian yang sangat-sangat besar, bukan sekadar kepada kita, bahkan di seluruh dunia pada hari ini. Sebagaimana yang dilaporkan sebentar tadi, kalau di US saja lebih daripada 700,000 kes di US saja. Tapi alhamdulillah kita di Malaysia nampak ada penurunan. Alhamdulillah. Dan perkara ini perlu diambil perhatian supaya kita dapat mematuhi arahan-arahan yang diberikan dengan PKP pada hari ini, Perintah Kawalan Pergerakan. Mudah-mudahan kita dapat laksanakan dengan baik, jaga keselamatan, jarak 1 meter tadi, cara macam mana kita menggunakan mask, kemudian kita menggunakan hand sanitizer, membasuh tangan dan sebagainya. Dan perkara ini juga sebenarnya menjadi tanggungjawab kepada ketua keluarga yang paling utama. Sebab dalam sebuah keluarga ini, dia ada ketua dia, dia ada pengemudi, dia ada kapten dia. Macam sebuah kapal, kita nak melayari bahtera, kapal yang paling penting kapten, nakhoda itu. Kalau nakhoda silap, yang lain semua jadi kelang kabut habis. Hanyut habis. Kan? Maka dengan sebab itu dalam rumah tangga, dalam kekeluargaan, tambah-tambah kita menghadapi ujian. Seumpama kita contoh tadi dalam kapal, ataupun kapal terbang, hari ini ramai yang nak kapal terbang kan. Pilot itu sebagai ketua. Maka kalau dalam keadaan tertentu dengan cuaca yang buruk, dengan ribut petir, macam mana dia nak buat? Macam mana dia nak tenangkan passengers atau penumpang di belakang? Macam mana dia nak buat? Dan dia ada pula sisi dia, iaitu pembantu pilot. Pembantu yang akan membantu dia dalam suasana apa sekalipun. Dan begitulah dalam keadaan kita pada hari ini, dalam sebuah keluarga, tiba-tiba hari ini ujian datang. Ujian yang sangat-sangat berat. Dan kita tahu tanggungjawab ketua keluarga itu tanggungjawab yang paling penting. Sebab kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, kata Nabi SAW. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu berkewajipan bertanggungjawab di atas siapa yang di bawah kepimpinan kamu. Jadi sebagai ketua keluarga, memang isteri dan anak-anak itu di bawah kepimpinannya. Maka dia kena pimpin, dia kena bawa, dia kena teraju. Dan inilah kita sebut sebagai satu ujian yang terpaksa dihadapi, ujian yang sangat berat, yang semua akan hadapi. Dan di sinilah yang akan mematangkan lagi kita, insya-Allah, dan memberi dari sudut input yang positifnya. Kadang-kadang kalau kita lihat ujian ini memberi kebaikan. Betul, Ustaz. Orang tengok dari sudut negatif kan. Tapi dari sudut positif, satu ujian ia memberi kebaikan pada kita. Kurang-kurangnya kita sedar rupanya ada banyak lagi tanggungjawab yang belum kita tunaikan sebaik mungkin. Maka kita dapat tunaikan. Dan di situ juga menguji kita bagaimana ketabahan kita, kesabaran kita. Dan ini juga akan memberi sesuatu kebaikan positifnya, insya-Allah. Dan yang pentingnya, bila mana kita dapat laksanakan tugas dengan baik, yang selebihnya kita serah kepada Allah. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kebaikan kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita dan dunia secara amnya, insya-Allah. Besar hikmah yang Allah sediakan untuk kita, Ustaz. Dan sama-sama kita dapat ambil dan kita dapat renungkan bersama bagaimana disebutkan sebagai satu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat kita di Facebook, Ustaz, Fauziah Tun Mat Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan dai serta kru-kru semoga sentiasa dalam rahmat-Nya. Amin ya rabbal alamin. Soalan saya, Ustaz, dalam keadaan PKP sekarang ini, bagaimanakah tanggungjawab seorang isteri yang diuji menjadi ketua keluarga terhadap anak-anak dan keluarga bagi kedua-dua belah pihak, terutamanya pada keluarga mertua di kampung kerana suami yang bekerja di Singapura? Misalnya, tidak boleh balik ke Malaysia. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz dan dai. Kita lihat, Ustaz, ketua keluarga ini sinonim dengan orang lelaki. Namun begitu, soalan diajukan oleh penonton kita, seorang wanita. Ya. Baik, terima kasih kepada persoalan pertama yang dikemukakan kepada kita pada pagi ini, iaitu masalah
apabila suami tak ada, suami berada tadi di Singapura, dia berada di sini dan memang tak boleh balik lah. Ya. Dan itu menimbulkan satu kerumitan. Macam mana nak buat? Dia macam ni, saya sebut tadi analoginya dalam sebuah bahtera, kapal ataupun kapal terbang. Kalau pilot ada masalah, maka pembantu pilot dia akan ambil alih lah, asisten pembantu dia kan. Begitu juga sekarang ni. Ya, suami tak ada, duduk di Singapura, tak boleh balik. Tetapi suami tetap berperanan. Sebab paling tidak pun peranan dari sudut memberi galakan, suntikan, sokongan, semangat, motivasi. Telefon isteri dia, bagi tahu macam mana apa yang masalah. Kurang-kurangnya ia dapat dibincangkan. Kita masih lagi boleh bercakap, kita masih lagi boleh berdiskusi kan, boleh berhubung. Jadi di situ juga satu perkara yang boleh dilakukan, yang boleh dilaksanakan. Dan kekuatan ini bila mana insya-Allah kita ni kalau diuji, apa masalah sekalipun kita akan dapat hadapi dengan baik insya-Allah. Yang pentingnya setelah kita berusaha, kita memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tadi sebut duduk dengan mentua pula kadang-kadang banyak masalah yang berlaku. Tapi sebenarnya kita ambil di sudut positif. Di situlah waktu untuk kita mengeratkan satu jalinan kemesraan yang mungkin sebelum ni sibuk kan, tak sempat kan. Jadi waktu yang ada ni, jalinkan kemesraan, wujudkan satu hubungan yang baik. Hubungan yang bila mana hubungan kita yang baik dengan orang ni, terutama saudara sendiri kan, maka ianya akan memberi ruang yang banyak untuk kita mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kesabaran itu sangat-sangat pentinglah. Subhanallah Ustaz. Ini yang perlu kita cakna, yang perlu kita masukkan dalam pemikiran kita, bahawa satu hikmah yang besar yang kita nak ambil di sebalik daripada COVID-19 ni Ustaz. Seperti mana kita lihat satu kes yang cukup viral, yang cukup tular dalam kehidupan kita, bahawa seorang ayah yang dijangkiti COVID-19. Dan setelah daripada seorang ayah dijangkiti dengan COVID-19 ini, seluruh keluarganya pun terkena COVID-19 ini. Dan bila mana satu keluarga terkena COVID-19, seorang ayah yang bergelar doktor ini sendiri, bagaimana dia mengendalikan keluarganya dalam mengendalikan emosinya. Dan kita akan mendengar kata-kata daripada doktor itu sendiri Ustaz. Tapi kita akan bersama dengan beliau mungkin pada segmen-segmen yang berikutnya Ustaz, insya-Allah. Jadi kalau kepada para penonton yang ingin bersama mendengarkan apakah dia nasihat yang nak diberikan oleh doktor tersebut, maka kita nantikan sehingga hujung rancangan. Baik Ustaz, ada sahabat kita Nurul Huda Tajuddin. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Oleh kerana wabak COVID-19 ini, ramai ketua keluarga terutama yang bekerja sendiri menghadapi masalah kewangan akibat tidak bekerja. Apakah cara yang perlu dilakukan oleh seorang isteri untuk memberi sokongan dan membangkitkan semula semangat seorang suami agar tidak mudah gentar dengan keadaan yang sedang dialami oleh suami sebagai ketua keluarga? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Ini kita boleh highlightkanlah Ustaz kepada mungkin seorang suami yang mungkin sebelum ini makan gaji. Yang mana pergi bekerja pada siang hari dan pulang pada malam hari. Dan bila mana berlaku COVID-19 ini, seolah-olah terpaku saja di rumah. Bagaimana peranan seorang isteri itu untuk memberi dorongan dan sokongan kepada suami untuk mengubah corak hidup dalam mencari nafkah untuk keluarga Ustaz? Baik, terima kasih. Soalan daripada seorang isteri juga ya betul, terhadap masalah yang dihadapi. Begitu prihatinnya, alhamdulillah kita ucapkan tahniah tentang kerana keprihatinan itu yang diberikan terutama kepada keluarganya, kepada suaminya menghadapi masalah. Dan memang kita tak dapat nafikan bila mana orang yang ialah macam bekerja makan gaji hari contohnya, ataupun dia terpaksa tak bekerja, maka hilanglah pendapatan. Sebagai sebuah ketua keluarga, dia punya satu cabaran yang besar. Bahkan kadang-kadang ada yang stres, ada yang rasa tekanan. Maka di sini kalau tanya untuk peranan isteri, ya, isteri berperanan juga. Kalau kita lihat Nabi SAW, ketika mana Nabi pernah ada tekanan. Nabi SAW ketika dapat wahyu yang pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, kan kita tahu di Gua Hira. Waktu tu Nabi stres juga. Nabi tak tahu siapa yang datang kan. Nabi agak terkejut. Jadi agak ketakutan sehingga Nabi balik
dalam keadaan ketakutan itu, kita lihat bagaimana peranan Khadijah radhiyallahu Allahu anha, Akbar. isteri Nabi SAW. Dia ni cool. Walau dia tahu macam Nabi itu berada dalam tertekan, rasa macam ketakutan. Lalu bagaimana Khadijah radhiyallahu anha memberi ketenangan kepada Nabi SAW. Orang kita bagi Nabi rasa cool. Itu. Jadi kalaulah isteri pun gelabah juga, sama-sama gelabah, memang tak dapat selesai masalah lah. Maka di sinilah kita lihat bila mana macam yang disebut tadi, isteri dia memberi motivasi, dorongan. Contohnya sama-sama berfikir mencari penyelesaian, memberi idea. Sebab orang perempuan ni pun kadang-kadang ideanya sangat bernas. Betul. Di sinilah nampak, rupanya isteri dia cerdik. Rupanya selama ni dia tak ambil pandangan isteri dia kan. Dia ingat suri rumah. Dia ingat suri rumah ya. Rupa-rupanya banyak cadangan-cadangan yang dia buat bisnes online ke contohnya. Betul. Yang pentingnya bila ada masalah, kita cari jalan keluar ke mana. Dia boleh bantu isteri dia, mungkin dia boleh buat kuih, mungkin dia boleh buat nasi lemak ke apa-apa. Maka di situ suami dia boleh delivery contohnya. Betul. Atau apa-apa juga yang boleh dilakukan. Mana kita berfikir insya-Allah memberi semangat, yang penting jangan putus asa. Anak-anak tolong bungkus. Kan? Sebab dalam konteks Islam ni wala ta'as min rauhillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Sebab apa? Sebab kalau kita usaha, insya-Allah ada penyelesaian dia. Ada. Kita tengok Nabi SAW bagi perumpamaan tentang burung yang keluar pada waktu pagi. Allah. Balik petang kenyang. Macam mana dia buat pun tak tahu. Ni burung kan? saya. Itu burung yang tak ada akal. Tapi Allah bagi rezeki bila mana dia berusaha. Betul. Insya-Allah bila mana kita walaupun kesusahan itu berlaku, tetapi akan ada idea. Silam idea itu memberi kebaikannya lebih lagi, tiba-tiba lepas tu jadi businessman yang sangat hebat. Allah. Lagi hebat dari sudut dia punya income pendapatannya. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi itulah sepatutnya kita kata saling memberi pandangan, memberi motivasi, memberi semangat dan seumpamanya, sambil jangan lupa untuk memohon keberkatan ataupun satu kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Ustaz, kita bila sebut tentang seorang wanita ataupun ibu, ya, sebentar lagi kita akan bersama seorang ibu hebat yang mana akan memberikan motivasi kepada kita, akan memberikan nasihat kepada kita bagaimana peranan seorang ibu ataupun ibu yang bergelar juga seorang ketua keluarga untuk menjalani kehidupan dalam musim COVID-19 ini. Nak tahu siapa ibu tersebut? Kita akan bertemu selepas ini dan saksikan. Tapi sebelum itu kita akan melihat status terkini COVID-19. Kita jumpa selepas ini. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita terhindar daripada wabak COVID-19. Jadi alhamdulillah, inilah dia satu tugasan yang cukup berat. Satu tugasan yang cukup hebat yang mana digalas oleh seorang suami yang disebutkan oleh Fadil Ustaz, yang mana ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya, seorang lelaki itu adalah pemimpin bagi seorang wanita dan dia akan dipertanggungjawabkan di atas apa segala tanggungjawab yang diberikan oleh ketua keluarga. Jadi kita nak merungkaikan persoalan ini. Dan kita nak bersama, seperti mana saya sebutkan sebelum rehat tadi, kita nak bersama dengan seorang ibu yang hebat ini. Iaitu kalau kita panggil Umi lah. Kita nak bersama dengan Dr. Robiah K. Hamzah. Apa khabar, Doktor? Baik, insyaAllah. Baik, moga kita doakan Dr. Robiah dalam keadaan sihat dan selamat sejahtera, ya.
Amin ya Rabbal Alamin. Baik, doktor, sebagai seorang pakar motivasi, kaunseling keluarga, jadi kita nak mendengar sedikit nasihat mutiara daripada Dr. Robiah berkaitan dengan satu permasalahan yang mana apakah antara cabaran yang hebat yang dihadapi ketua keluarga semasa Perintah Kawalan Pergerakan dilaksanakan sehingga menimbulkan pergeseran di antara suami isteri ini. Kerana apa? Kita melihat ini satu konflik yang cukup besar. Apa kata Dr. Robiah? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau kita melihat pada soalan Aiman dan juga Ustaz sebagai tetamu pertanyaan Ustaz pagi ini, syukur alhamdulillah kita dapat bersama. Kalau kita melihat pergeseran-pergeseran yang berlaku tidak hanya berlaku semasa COVID, tapi telah berlaku juga di masa-masa lain. Maka kalau kita melihat apa cabaran-cabaran besar sebagai ketua keluarga, yang pastinya adalah cabaran macam mana dia nak membangun kekuatan dia sebagai ketua keluarga supaya dia mengubah peranannya. Bukan sekadar pemerintah saja, tapi sebagai perkongsian, sebagai pemberi nasihat, sebagai pendorong, sebagai pengawal dan sebagainya. Maka tugasnya lebih besar daripada tugas harian yang tidak ada perintah-perintah kawalan ini. Sebab itu kita kata dia harus melihat keluarganya dari semua sudut. Dari makannya apa, buatnya apa, urusannya apa. Ini menimbulkan, kita katakan, cabaran-cabaran besar dia. Pertama, cabaran kita panggil cabaran fizikal atau cabaran material. Bila kita kata cabaran material, maknanya apa? Dia nak mengurus bukan saja barang di dapurnya, tapi juga dia nak mengurus urusan-urusan yang ada kaitan dengan keluarga, mak ayah, adik, beradik, ataupun siapa saja yang ada bersama dengannya. Maka dengan sebab itu kita kata cabaran pertama ialah cabaran fizikal. Dia mampu atau tidak menerima situasi itu. Itu yang pertama. Kedua, dia ada cabaran-cabaran yang namanya cabaran emosi. Dia tak pernah lalu benda-benda begini, tak pernah berdepan dengan anaknya setiap masa. Tapi kali ini dia harus menyesuaikan diri bagaimana nak jadi betul-betul ayah yang baik, ayah yang santun, ataupun keluarga yang santun, keluarga yang mesra, keluarga yang kita kata prihatin. Ini merupakan cabaran-cabaran emosi dia. Boleh ke tidak aku nak ketawa, boleh tak aku nak sembang, lama dah tak sembang, lama dah tak gurau begitu. Maka itu cabaran yang kedua. Kalau kita tak faham, kita jadi orang yang paling serius dan pastinya paling stres. Doktor, bila doktor sebut tentang emosi tadi, terkadang ada setengah isteri terpenjara dalam ketaatan. Jadi bagaimana yang disebutkan dengan terpenjara dalam ketaatan ini, doktor? Silakan. Kalau kita melihat ketaatan sebagai penjara, kita lah orang yang paling sengsara. Tapi kita harus mengingat, kalau kita kata taat sebagai penjara, bermakna taat itu tidak membantu dia jadi bahagia. Tidak membantu dia menjadi relax, jadi apa yang dikatakan senang hati. Maka kita kalau boleh, kita jangan ada taat yang kita katakan penjara ini, tapi terimalah ketaatan itu sebagai ketaatan dari Allah. Ketaatan untuk Allah, ketaatan untuk memenuhi kehendaknya Allah. Sebab itu kita kata kita melayan suami ataupun melayan isteri, melayan anak-anak, bukan kerana suami dan isteri, tapi melayan kerana Allah. Kalau ini penjara itu akan pecah. Penjara itu akan jadi bahagia macam Nabi Yusuf dalam penjara. Doktor, kita melihatkan doktor ini seorang wanita Sri Kandi yang hebat. Sibuk di luar sana. Dengan masyarakatnya, dengan kerjayanya. Subhanallah. Jadi bagaimana doktor memainkan peranan, bukan saja seorang motivator, malah doktor merupakan seorang ibu. Bagaimanakah memainkan peranan itu? Sebab itu peranan pertama kita ialah bagaimana menjadi pelindung, bagaimana jadi pendorong, bagaimana jadi pelengkap. Jangan terus nak bawa ego sebagai pemimpin saja. Kerana dalam keadaan perintah berkurung sekarang ataupun perintah kawalan terhad sekarang, kita harus ambil kira kita nak buat bukan saja kita gembira tapi yang lain juga gembira. Kalau hari-hari biasa kita boleh kata bagi arahan, bagi perintah, bagi peraturan. Tetapi dalam keadaan begini, sebagai seorang ibu, kita lah orang pertama yang membuat diri kita bahagia. Jangan bergantung bahagianya dengan orang lain. Jangan bergantung senang hatinya dengan anak-anak. Kenapa buat mak susah, kenapa awak tak faham saya? Jangan. Sebab itu kita kata seorang ibu yang baik ialah orang yang mampu menghubungkan anaknya dengan pencipta. Betul. Menghubungkan anaknya dengan Allah dan melakukan semua kerjanya kerana Allah. Bukan kerana tanggungjawab saja, bukan kerana tugas saja, bukan kerana terpaksa saja. Maka dan sebagai ini, ibu... sebagai ibu...
sebagai ibu pendorong utamanya ialah bagaimana dia nak bahagia dengan situasi itu. Oh. Karena kalau kita bawa bahagia, maka orang lain dapat bahagianya. Baik, Doktor. Kalau kita bawa sebenarnya. Ini nasihat pertama daripada Luqmanul Hakim kepada anaknya, iaitu la tusyrik billah. Kita jangan mensyirikkan Allah SWT. Baik, Doktor. Dalam musim PKP ini, secara eksklusifnya, mungkin Doktor boleh ceritakan kepada kami semua, mungkin ada aduan-aduan ataupun rintihan-rintihan daripada ketua keluarga yang diajukan kepada Doktor Sni. Kalau kita melihat apa yang dipaparkan sama di media massa dengan keluarga, dengan kita, kebanyakannya mereka ialah pertama tak biasa duduk rumah lama-lama, tak boleh keluar. Yang kedua, tak tahu macam mana nak penuhi masa itu dengan cara yang gembira, yang ceria. Jadi akhirnya mereka melalui masa itu dalam keadaan berat. Betul. Bila keadaan berat, maknanya otak tak boleh jalan kalau berat. Ya. Otak tak boleh jalan, emosi tak boleh ceria, tindakan tak boleh cantik. Jadi pertama cepat marah, cepat bosan, cepat apa kita kata banyak mengeluh lah. Ya Allah, bila nak habis? Ya Rabbi, makan tidur makan macam tu. Itu tekanan ataupun kita kata cabaran-cabaran besar dia. Sebab itu kita kata kita nak bangun balik kekuatan. Kita lah orang pertama yang nak jadikan dunia di rumah kita itu dunia yang bahagia atau dunia yang sengsara. Nak jadi mendung kan, nak jadi hujan kan, nak jadi cahaya panas. Jadi Doktor, Doktor seorang ibu, kita panggil Umi lah, ya Umi, dan mungkin seorang Umi lebih memahami anak-anak yang berada di luar sana, yang mana mereka ini mungkin baru saja membina mahligai kasih mereka, yang mana mereka baru saja berkahwin. Dan apa nasihat Umi kepada mereka supaya mereka ini dapat menyantuni ataupun dapat menjaga hubungan di antara suami isteri mereka ini, Doktor? Okey, pertama kalau kita melihat dalam zon ini, dalam musim ini, dalam keadaan sekarang ini, tidak ada orang boleh melihat negatif. Siapa pun dia, dah kahwin lama ke, baru kahwin ke, baru berpisah dengan keluarga ke, baru pindah rumah baru ke, apa saja, harus melihat situasi ini sebagai satu daripada ujian untuk dia melihat dia kuat ke tak kuat nak lalu meneruskan kehidupan. Yang kedua, dia ada kemahiran atau tidak untuk mengendalikan masa-masa yang banyak ini, mengendalikan apa kita kata kerja-kerja yang tak putus-putus, masak makan, masak makan. Maka maknanya kekuatan yang nak dibangun, sebab ramai yang mengeluh, ya Allah letihnya dah, balik-balik ke dapur. Anak ni tahu nak ke dapur je. Tahu order je. Anak tahu order je. Tahu nak sebut je. Jadi maka kita bangun balik kekuatan bahawa ini bukan pesta makan. Betul. Rumah kita tak boleh jadi restoran. Rumah kita tak boleh jadi kantin. Buka nak order je. Jadi ini juga namanya macam mana ibunya menyusun menunya. Betul. Macam mana anaknya diberikan apa makna makan. Betul. Makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Jadi kalau sepanjang pagi sampai petang ke dapur, Betul. tak ada tempat lain yang pergi, ada masalah besar nanti. Pertama masalah keuangan, kedua masalah kesihatan, ketiga masalah penat dalam arti kata tidak mengikut jadual. Oleh itu sebagai ibu harus ikut jadual. Makan Bila doktor sebut tentang jadual ni, Doktor, mungkin Doktor boleh beri sedikit gambaran bagaimana disebutkan jadual rutin harian yang cantik yang dapat kita susun untuk keluarga kita, Doktor. Okey, pertama kita ambil kira nak makan pukul berapa, anak nak bangun pukul berapa, anak minum makan tengah hari pukul berapa. Artinya kita yang tentukan masa itu sebab kita yang masak. Kita yang hidang, kita yang tentukan nak masak apa dan sebagainya. Dan kita bangunkan semangat anak, jom masak sama-sama. Bila jom masak sama-sama bermakna kita masak menu yang lebih kurang yang dia suka, yang kita suka. Maknanya suami pun kena tolong jugalah. Kena tolong. Bahas takat potong-potong cili. Artinya bukan tolong sebenarnya sepenuhnya, tapi tolong apa orang kata chip in, turut serta, nak sembang-sembang, nak potong kentang, nak potong bawang, merasa macam mana pedihnya mata, potong bawang, mungkin kata tolong kali-kali ikan. Biasa suami ni tolong makan, Doktor? Boleh, makan tu wajib lah. Ya, betul. Sebab dia nak jadi imamnya, nak baca doa kan. Betul. Jadi kita bina hormat di situ, kita bina penyesuaian di situ.
kita dapat didik anak kita macam mana tak membazir. Potong bawang Betul. jangan besar sangat, nanti membazir. Potong sayur jangan kasar sangat, nanti susah nak makan. Jadi kita dapat jadi pendidikan memasak di situ. Kemahiran-kemahiran berkomunikasi di situ. Betul. Kemahiran-kemahiran menghayati. Ini mahal, ini murah, ini tak boleh makan, ini boleh pakai. Artinya elak membazir ada di Betul. situ. Pendidikan kemahiran membeli membelah ada di situ. Melihat harga di situ. Kombinasi makanan zat-zat yang sesuai di situ. Jadi latar belakang home science kita kata. Kemahiran memasak harus ada juga pada ibu. Apa yang paling berzat, apa yang kurang zat, apa yang paling... Kadang-kadang jangan kira sedap saja. Kira juga zatnya. Sebab kita kalau boleh tak nak pergi hospital. Kalau boleh tak nak keluar kan. Jadi maknanya jangan hanya masak ikut selera. Sama juga aktiviti menonton. Katalah dah nak menonton TV. Cerita apa? Ceritanya sesuai untuk siapa? Untuk orang tua, orang kanak-kanak dan sebagainya. Kalau kartun sepanjang hidup, letih juga. Kita kena pantau. Pantau, mesti pantau. Okey. Nak tidur pukul berapa? Kata maknanya kata yang sekolah. Sebab kita tak cuti sekolah. Kena pegang pada anak, ini hari sekolah. Maknanya bila sekolah bagi homework, online dan sebagainya, itu pun jadual-jadual yang mak kena jaga. Tambahan sikit pada hari sekolah je. Jangan anak rasa cuti, tak nak baca, tak nak buat homework, tak nak buat latihan, tak nak buat assignment dan sebagainya. Baik, doktor. Okay. Saya kena percaya ada di kalangan anak-anak kita yang celik-celik mata, mereka ini kata, alah bosanlah. Aduh, sempitlah rumah ni. Tapi doktor, kita nak bersama dengan doktor lagi selepas ini. Dan kita nak lihatkan bagaimana peranan sebagai seorang ketua keluarga untuk bukan setakat nak membesarkan rumah, tapi nak membesarkan jiwa anak-anak. Kita akan bertemu dengan doktor selepas ini. InsyaAllah. Terima kasih, doktor. Sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, kita melihatkan tentang ini satu orang kata yang disebutkan nasihat daripada seorang yang cukup sibuk di luarnya dan suatu ketika terhenti dengan tugas-tugasnya, dengan kerjanya dan akhirnya dia kembali menjadi seorang ibu yang mana menyantuni anak-anak, memasak dan memberi didikan dan sebagainya. Baik Ustaz, sebelum kita nak pergi kepada soalan-soalan yang seterusnya Ustaz. Baik Ustaz, kita dah ada soalan di Facebook bersama sahabat kita, Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Semoga dalam rahmat ilahi. Jika seorang suami, yakni ketua keluarga itu memberi makan kepada keluarganya hasil dari bermain judi, sebagai contoh judi online, dengan alasan semasa musim PKP ini kurang pendapatan, adakah dengan hanya alasan itu sahaja kita boleh mengatakan betapa beratnya tanggungjawab suami itu dan adakah itu juga satu ujian untuknya? Apakah pula hukumnya Ustaz? Mohon pencerahan Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Dia sesuatu perkara yang perlu kita ambil perhatian adalah rezeki itu wajib untuk kita dapatkannya dengan secara yang halal. Kau tanya buat hukum tadi, judi, clear lah. Ia adalah satu perkara yang haram. Allah Subhanahu wa taala sebut dengan jelas dalam Al-Quran, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan arak judi itu rijsun, benda kotor, benda keji, min amali syaitan, daripada amalan-amalan perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'alakum tuflihun. Maka hendaklah kamu menjauhi daripadanya. Menjauhi itu para ulama menyatakan maksud dia diharamkan kamu untuk terlibat dengannya. Moga-moga kamu beroleh kejayaan dan juga kemenangan. Jadi kalau dia kata kurang pendapatan, nak tambah pendapatan dengan judi, judi tidak boleh bagi orang kaya. Judi ni dia adalah perkara yang akan memusnahkan lagi kehidupan dia. Dalam pertama sekali dari sudut rezeki itu memang tidak ada keberkatan. Yang keduanya, dia tak akan menambah kekayaan. Yang ketiganya, dia akan memberi kerosakan kepada agama dia. Yang keempatnya, bagaimana dia bagi makan kepada anak isteri dia daripada sumber yang haram. Sedangkan Nabi SAW menyatakan, kullu lahmin nabata min haram fannara awla bih. Setiap darah daging yang tumbuh daripada yang haram, maka nerakalah yang terbaik baginya. Wala'iyyazubillah. Walaupun kadang-kadang ada berlaku, anak isteri dia tak tahu.
suami ni, dia tak tahu. Kan? Yang tak tahu tak apalah, tapi sekurang-kurangnya bila mana perkara yang dia bagi itu benda kotor, kita tak tahu katakan, tapi kita tak tahu kita makan. Desuk dosa kita ni yang kita tak tahu tak apa. Tetapi desuk kotor masuk dalam tubuh badan, dia tetap kotor. Maka bagaimana si suami ataupun ketua keluarga ni yang sepatutnya dialah mengemudi rumah tangga ke arah keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan nak bawa keluarganya ke arah kehancuran. Sebab apa? Sebab macam mana nak lahirkan anak-anak yang soleh kalau dia sendiri tidak soleh? Betul. Itu satu perkara yang penting. Maka dengan sebab itu, kalau kita sebut judi ni bukan satu benda yang kita kata orang tak tahu. Semua orang tahu dah. Yang kata benda ini bukan sekadar haram di sudut agama, bahkan di sudut kemasyarakatan pun dipandang satu perbuatan yang sangat-sangat buruk. Jadi sebagai ketua keluarga, jangan cemarkan title ketua keluarga itu dengan perkara-perkara buruk seumpama itu. Walaupun itu sahaja sumbernya, Ustaz. Itu sumbernya. Sumber banyak. Sebenarnya sumber banyak. Kan? Tetapi oleh kerana dia tak nak cari sumber yang lain. Maka dia terlibat dengan sumber online. Kita sebut tadi, bisnes online banyak. Sebagai contohnya kan. Macam-macam dia boleh buat. Tetapi mengapa terlibat dengan perjudian juga? Bahkan perjudian itu dia akan juga membawa kepada keburukan. Bukan sekat nak dapat pendapatan dia dah. Bila dia ketagih nanti itu, sebab judi ni dia ketagih. Dia macam arak juga, macam dadah juga ketagih. Lama-lama dari sudut moralnya, dari sudut kehidupannya, bukan dari sudut agama saja, dari sudut keseluruhan hidup dia akan musnahkan. Bukan setakat merosakkan dia, tapi merosakkan ahli keluarga dia, Ustaz. Semua sekali. Bila kita sebut tentang merosakkan ni, Ustaz, ada ialah ini yang kita sebutkan keluarga yang sihat walafiat. Tapi bagaimana pula keluarga yang dijangkiti dengan COVID-19 ini, Ustaz? Yang mana bukan saja ditimpa ujian yang berat ini, bukan setakat ketua keluarga sahaja, malah anak beranak pun, seluruh keluarganya pun diuji dengan COVID-19 ini, Ustaz. Kita nak mendengar sedikit cerita ataupun nasihat daripada seorang Dr. Samsu Ambia Ismail, yang mana merupakan seorang doktor yang terkena jangkitan COVID-19. Doktor pun kena, Ustaz. Bukan setakat dia saja, malah ahli keluarganya. Dan kita akan bersama dengannya selepas ini. Tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu, Jangan Keliru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung darimu dari penyakit sopak, kusta, gila dan segala penyakit-penyakit yang buruk, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Stay at home. Mudah-mudahan dengan kita duduk di rumah itu menjadi satu cara dan langkah untuk kita memutuskan rantaian COVID-19, ya. Dan yang paling penting kita mengekalkan social distancing, iaitu jarak 1 meter, kita pakai hand sanitizer, kita pakai menutup mulut. Tapi hari ini kita tak pakai lah, saya. Tadi Ustaz pakai, kalau tidak nanti tak nampak mulut. Baik. Jadi sebelum rehat tadi, Ustaz, kita ada cerita tentang bagaimanakah pengorbanan seorang ketua keluarga yang mana susah, pahit, getirnya dalam memberikan nafkah kepada keluarga. Namun begitu, ada seorang ketua keluarga ini yang bukan diuji dengan kesempitan itu, tetapi diuji dengan mendapat COVID-19 ini. Jadi kita nak bersama dengan beliau. Apa khabar, Doktor? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor sihat, Doktor, ya? Masih lagi duduk di rumah, Doktor, ya? Ya, tapi saya dah habis pantang lah semalam. Dah habis pantang, Doktor. Keseluruhan harinya berapa tu, Doktor? Di ward saya masuk dalam 14 hari, 15 hari. Di rumah saya kena di kuarantin selama 14 hari lagi. Tu yang nampak macam baju raya tu, Doktor, ya?
Patutlah ada baju tak pakai kan. Okey, baik. Ratai gaya. Doktor, tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan tanggungjawab seorang ketua keluarga. Jadi doktor sebagai seorang ketua keluarga, bukan saja kita melihatkan di luar sana mereka dihimpit dengan masalah untuk memimpin keluarga ini. Malah doktor terlibat salah seorang daripada positif COVID-19. Kita nak tahu bagaimana puncanya doktor terkena COVID-19 dan seterusnya menjangkiti ahli keluarga. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa biasa wala ta'tu rabbi tamim bi khair. Kena baca sikit doa-doa ni. Saya gemuruh sikit kan. Betul. Kalian hayat sikit dengan Allah. Ya. Nak berdepan dengan semua hebat dia kan. Allahu Mungkin akbar. tanyalah ustaz ni, ustaz pula tanya saya jadi takut sikit dia kan. Allah. Saya ceritakan semua sedikit kan. Ya. Secara ringkas, saya ni memang bekerja di Jabatan Kecemasan Hospital Intan. Ya. Sebagai doktor lah kat sana. So saya waktu bekerja tu, waktu tengah hangat COVID lah, saya ingat mak saya, Puan Zainab Udin daripada kampung tu pun jaga-jaga. Dia cakap, sekarang ni COVID. Saya kata tak ada kes lagi. Tapi kita dah start dah persiapan tu. Tiba-tiba malam dia call tu, dia lah, saya demam. Saya demam sakit badan, macam sakit-sakit sendi. Esokan hari tu anak saya pula jatuh sakit. Oh. Anak saya jatuh sakit hari kedua saya. 2 malam turut saya terpaksa bawa dia ke kecemasan. Doktor, berapa orang anak doktor? Ada 5. 5 orang. Lepas tu isteri saya sakit, diikuti lepas tu betul-betul anak-anak saya yang selebih ni sakit. Demam malam gigit-gigit. Saya dah syak sesuatu yang tak kena lah. Tapi memandangkan tak ada kes COVID, saya pun taklah membuat ujian untuk COVID tu dulu. Ya. Jadi lepas 5-6 hari tu ada satu kes timbul di Pulau Intan dan terpaksa lah kami di Barisan Hadapan ni membuat saringan. Masa itulah saya buat, tapi pertamanya negatif lah. Ya. Saya syukur. Saya buat setuju. Isteri saya menangis masa tu nak maghrib dapat result tu. Tapi keadaan saya makin berat lah. Makin berat dan makin teruk. Dan terpaksa saya minta sekali lagi buat. Pasal saya rasa saya ni bukan demam biasa ni. Ya. Buat 2 hari selepas ni dan saya positif lah. Apakah perkara pertama saat mendengar berita positif itu doktor? Yelah. Saya rasa semua orang pun takut kan sekarang ni. Betul. Semua orang dalam keadaan ketakutan dengan wabak yang sangat yang diguruni oleh dunia sekarang kan. Sampai semua kerajaan-kerajaan di dunia ini agak lumpuh sebab wabak. Tentulah saya macam batu besar jatuh pada badan saya lah. Peringkat awal lah. Memang kita boleh mendengar berita buruk ni. Biasa peringkat awal kalau kita belajar psikologi, kita cuba menafikan dulu lah. Ya ke tak ya. Lepas tu kita tak takut dan juga risau. Saya sebenarnya, saya risaukan lebih pada keluarga saya. Betul. Saya ketua keluarga dan saya tengok keluarga saya dah tak sakit. Dah sihat, dah tak sakit kan. Ya. Walaupun saya sakit, tapi saya rasa, yalah apalah sakit saya ni kan. Kalau dibandingkan orang lain yang lebih teruk, saya rasa saya cuba, saya mampu menahan. Tapi yang paling nombor satu, saya sebagai ketua keluarga, saya risaukan keluarga saya. Kerana sakit ni tak macam sakit lain. Sakit ni bukan sakit yang perlu dikuarantin. Jadi apa jadi kalau salah seorang tidak sakit? Oh, yang kita Tidak dapat positif. lihat, yang kita dapat lihat di kaca TV ini merupakan anak doktor ya. Ya. Baik, kita melihat terukis senyuman di wajah anak-anak doktor yang mana ini merupakan satu perkara yang luar biasa doktor. Dalam keadaan musibah, dalam keadaan tekanan, tapi masih mampu tersenyum. Kita nak belajar sesuatu daripada doktor, bagaimana doktor dapat menyusun emosi anak-anak itu sendiri dalam pelbagai peringkat usia doktor. Ya, kekuatan saya ni sebenarnya, berdirinya saya ni adalah kekuatan ahli keluarga saya dan juga mak ayah saya lah yang mendidik saya daripada kecil kan. Mak ayah saya sebut sini lah, Zainab Tajudin, ayah saya Ismail Osman dan juga keluarga isteri saya. Yang berikan kuatan lah daripada awal saya sakit tu, orang yang pertama yang tahu ialah mak ayah saya. Oh. So, macam mana saya, ialah yang itulah yang betul-betul semua. Memang kita awal-awal tu memanglah tak ada mood kan, kita dalam kesakitan kan. Tapi berkat doa ibu bapa keluarga isteri saya ni memberi satu kekuatan lah untuk kita. Ialah kalau kita tengok kan orang dulu-dulu kan macam mana dia orang menerima sesuatu malapetaka tu kan dari sudut yang lebih positif lah. Untuk sebagai ketua keluarga ni, saya walaupun saya sakit, saya terpaksa ceria dan cuba menunjukkan kepuasan kepada anak-anak saya supaya melawan benda ni kan. Jadi kalau saya terbaring, saya kata anak-anak saya akan risau. Jadi saya gunakan itu positif tu, walaupun untuk keluarga saya dululah masa tu positif attitude tu untuk memberi kepuasan dengan dia orang. Kalau kita tengok ramai lagi orang yang susah, apalah kita ni yang diuji untuk 4 hari ni, jangan terus putus harapan.
bagi kita melawan COVID ni. Tu saya bentuk tu dah anak saya alhamdulillah dapat menyesuaikan dan menunjukkan tanda-tanda positif selepas fasa kritikal tu habislah, bukan daripada awal tu dah positif. Memanglah awal tu kita dalam kesakitan. Bila saya start nak di hujung tu 5-6 hari tu, anak-anak saya dah mula menunjukkan sifat-sifat positif. Untuk menghiburkan mak ayah dia lah mula-mula. Dan kita pun bila tengok tu ada kekuatan kepada anak-anak tu. Saya kita berasa kuat tu ya? Rasa saya dapat kekuatan. Mana kekuatan kita ni sebenarnya bukan diri kita. Betul. Daripada aura, daripada orang luar dan orang sekitar kita. Baik, doktor. Bagaimanakah suasana di sekitar kawasan wad itu sendiri, doktor? Saya ada 2 ward saya masuk. Mula-mula saya masuk di Hospital Raja Pemirsaan Ibuanan Ipoh selama 6 hari dan ditukarkan kepada Hospital Intan selebihnya. So di Ipoh tu dia general ward, ward biasa tu. Luaslah ward itu dan kita diasingkan antara jarak katil. Dalam ward tu semua orang yang positif COVID. Jadi suasana dia tu agak berbeza kerana kita jaga kita. Macam tu. Pasal staff tak masuk kerap. Dia tak berduduk macam dekat kaunter tu ada staff. Pasal ni ward COVID kan. Jadi dia orang tak boleh berpakaian PPE tu sentiasa kan. Jadi dia hanya masuk bila perlu untuk memberi ubat atau buat pemantauan. Jadi kita kena pantau diri kita lah. So, alhamdulillah kan. Rahmatnya saya ni pekerja kesihatan. Saya boleh memantau anak-anak dan isteri saya. Pasal apa-apa masalah kita just contact kat luar. Baik. Saya risau ada sebelah semasa jiran saya yang sebelah saya tu dah berumur. Dia mencuci darah. Jadi tidak ada waris boleh tunggu dia cuci darah kan. Dan saya pun tak boleh masuk bilik dia. Jadi ada satu ketika saya dah maghrib tu saya tengok dia dah tercabut dia punya salur darah itu kan. Allahu Akbar. Jadi dia terjatuh daripada katil. Jadi agak sukar jugalah. Jadi kalau kabut kita nak bantu pun susah tu ya. Saya cuba jugalah bantu pasal saya dah positif kan. Tak apalah. Jadi doktor, dalam situasi seperti itu doktor, satu perkara positif yang doktor bawakan kepada semua masyarakat Malaysia yang mana lihatlah sesuatu masalah itu pada sisi pandang positif. Jadi mungkin apa saranan doktor untuk orang sekitar ini ya dapat memberikan aura-aura positif seperti ini terutama petugas-petugas, nurse, doktor dan sebagainya dalam memberikan bukan sahaja suntikan ubat tapi suntikan positif kepada pesakit. Inilah peluang kita. Setiap ujian yang kita beri oleh Allah SWT, inilah peluang kita. Ialah macam saya ni, saya anggap kita ada 2 lah kan sama ada kita ni nak menghapuskan dosa saya ni ataupun Allah nak bagi saya pahala kan. Tapi saya rasa saya ni lebih kepada nak hapus dosa lah, banyak dosa ni kan. Jadi saya kalau untuk orang di luar sana, bila kita sebagai orang yang bertugas COVID ataupun sebagai pesakit COVID tu, kalau kita nak positif, kita kena ambil yang positif side. Maksudnya ujian ni untuk rahmat pada kita lah macam saya lah. Saya tentu rahmat. So kalau kita bekerja, inilah peluang kita untuk dapat pahala tu lah. Kerana kadang-kadang kita tak nampak gaji, kita nampak satu lagi benda yang akan datang lah sebagai umat Islam ni. Dan pada saya sebagai pesakit untuk dapat positif, saya kata inilah peluang saya. Mana ada saya dapat masa sakit bersama-sama. Tak pernah semua hayat saya fikir saya sakit bersama-sama satu keluarga. Dan saya dapat luangkan masa betul-betul dengan keluarga saya. Tak ada TV, tidak ada gangguan. Maksudnya saya pure dengan keluarga saya. Masa itulah saya boleh nak buat apa-apa yang kita nak buat lah. Ya. Sedikit nasihat terakhir doktor untuk pesakit COVID ini agar memberi motivasi kepada mereka bahawa mereka insya-Allah akan sembuh. Satu ialah kita ikutlah rawatan yang diberikan. Kadang-kadang ada ubat tu yang tidak ada kesan sampingan dia agak teruk. Cuba makan ubat tu jika ni ikut arahan doktor. Yang kedua kita doa lah banyak sikit buat amal ibadah doa apa yang kita boleh sebagai orang Islam ni dan juga pengakhiran COVID ni bukanlah satu benda yang tidak diingini. Ada harapan, contohnya saya lah harapan yang positif. Ada orang mampu sembuh dan balik. So, gunakanlah contoh saya ni sebagai memberi dorongan, kekuatan dan semangat dan juga menghilangkan kerisauan pada waris-waris di luar sana yang tak semua COVID ni berakhir dengan benda yang tidak diingini. So, masih ada harapan cahaya di luar sana yang kita mampu keluar daripada wabak ni dengan keadaan yang lebih sempurna. Allahu Akbar. Marilah sama-sama kita berdoa kepada seluruh yang dihinggapi COVID-19 ini. Moga mereka pun semua sembuh seperti mana Dr. Samsul Ambia Ismail yang mana positif jiwanya untuk kembali sembuh daripada sebarang penyakit. Terima kasih doktor. Terima kasih Naib. Terima kasih. Moga terus dapat menjalani kehidupan dengan penuh senyuman, dengan penuh kekuatan kepada Allah SWT. Assalamualaikum. Saya doakan semua sihat-sihat dan jaga diri dan diberi perlindungan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, doktor.
Dr. Suki, tadi kata-kata terakhir daripada Dr. Samsul Anbiya Ismail yang memberi terkesan kepada kita. Di samping kita ini memberi galakan emosi positif, pandangan yang cukup positif kepada anak-anak, terutama kepada pesakit COVID ini, di hujungnya dia memberi satu intipati yang cukup bermakna kepada kita, iaitu berdoa kepada Allah SWT. Sedikit komen daripada kata-kata doktor tadi. Ya, terima kasih. Kita dapat banyak informasi, maklumat daripada pesakit sendiri dan satu family yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila disebut tentang doa, Nabi SAW menyatakan ad-doa silahul mu'min. Ya. Doa itu senjata bagi orang yang beriman pada Allah Taala. Selain daripada senjata kita ubat-ubatan, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan, itu usaha yang kita boleh buat. Kita jangan lupa, kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa sesuatu pun kepada kita melainkan sesuatu ditentukan oleh Allah. Jadi kita daripada Allah, kita akan kembali kepada Allah. Maka dengan sebab itu, satu benda yang sangat-sangat penting, menunjukkan sifat perhambaan kita kepada Allah, menunjukkan kerdilnya kita kepada Allah adalah doa. Bahkan disebut juga dalam hadis yang lain, Nabi menyatakan ad-doa mukhul ibadah. Doa itu merupakan otak asas kepada ibadat. Maka dengan sebab itu kita berdoa. Jangan sebab doa ni juga dia akan memberi satu kesan positif dalam diri kita. Sebab sikap positif itu penting. Jangan bersifat negatif. Sebab itu dalam kita melawan penyakit, kalau menghadapi apa juga cabaran, dugaan, ujian, sifat positif itu sangat-sangat penting. Dan ini yang ditekankan dalam Islam. Sebab itu Islam tak nak kita, ajaran Islam tidak menghendaki kita untuk berputus asa. Ya. Dan caranya juga adalah macam kita sebut tadi, selain pada usaha, kita kena memperbanyakkan doa. Dan doa itu insya-Allah kita akan dapat rasa ketenangan. Allahu Akbar. Daripada doa yang kita minta pohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini senjata kita saya. Senjata kita yang patut kita guna, jangan tak guna kan. Kita kena guna senjata ini. Tapi terkadang ada di kalangan ketua rumah ini, Ustaz, ketua keluarga ini, mereka sedikit berputus asa. Seperti mana sahabat kita di WhatsApp ini, Assalamualaikum Ustaz, di kampung saya ini puratanya dan ramai ketua keluarga tidak mempunyai pendapatan dan tergendala musim PKP ini. Macam mana mereka nak biayai makan anak isteri sedangkan duit di dalam bank tiada? Adakah ketua keluarga ini boleh pergi memohon pertolongan dari mana-mana masjid atau tempat-tempat lain? Mungkin sebelum ini mereka bukanlah tergolong di kalangan asnaf, Ustaz. Ya. Tapi bila kekangan seperti ini, mereka sangat terimpit. Baik, sebab tu kalau kita tengok sistem dalam Islam ni, ajaran Islam, dia mengajar kepada kita hidup secara kolektif dan berjemaah. Ya. Iaitu setiap orang ada peranan dia. Contoh, bila berlaku seumpama itu, tengok yang pertama sekali peranan jiran. Kalau ada jiran yang boleh memberi bantuan. Sebab kata Nabi SAW, Nabi kata, la yu'minu ahadukum bata syab'an wa jaru ja'un wa huwa ya'lam. Tidak sempurna iman seseorang kamu bila mana dia tidur dalam keadaan kenyang sedangkan jirannya kelaparan dia mengetahui. Allahu Akbar. Maka di situ betapa pentingnya Islam mengajar kepada kita untuk kita mengambil tahu apa yang berlaku kepada jiran tetangga kita yang susah, yang macam tadi sebut, duit dalam bank pun tak ada. Betul. Jadi di rumah pun tak ada, kemudian makanan pun tak ada. Maka di situ menjadi satu keperluan untuk kita mengambil perhatian, terutama tanggungjawab jiran tadi. Kemudian kalau jiran pun susah juga, maka di sini tanggungjawab kepada pihak-pihak yang lain. Contohnya kita ada zakat, walaupun kata tadi dia tak termasuk golongan asnaf, tetapi dengan ujian yang berlaku, dia boleh jadi asnaf. Pada ketika ini, Ya. bila mana kesusahan yang menimpa, maka pada ketika itu juga adanya, insya-Allah kita patut kadang-kadang bila kita sendiri orang tak tahu, itu mungkin juga Ya. orang tak tahu kita susah, maka tak ada salahnya untuk kita memberitahu. Macam tadi minta bantuan kan. Kadang malu lah, Ustaz. Tidaklah masalah. Untuk apa? Kalau kita tak fikir diri kita, fikir anak-anak kita. Betul. Sebab paling tidak basic needs, nak makan ni satu benda yang
keperluan asasi. Tapi saya rasa di sini jiranlah perlu main peranan saya. Ya, sebab itu dalam saya sebut tadi bahawa peranan jiran sangat-sangat penting sebenarnya. Memaklumkan kepada masjid dan sebagainya. Memaklumkan. Kalau dia malu, orang lain tolong maklumkan. Dan insya-Allah pada hari ini kalau kita tengok, kita boleh pujilah masyarakat kita, alhamdulillah. NGO, pihak masjid, pihak badan kebajikan, mereka sangat-sangat prihatin. Ada yang kumpul makanan, ada yang hantar makanan dan sebagainya. Kadang-kadang terlepas pandang tadi, tak sampai. Maka tak salah untuk kita memberitahu supaya disampaikan kepada mereka yang memerlukan. Tadi Ustaz sebutkan tak sempurna iman seorang tu. Kalau perut dia kenyang, tapi masih ada lagi jiran yang dalam keadaan kelaparan. Sebab Ustaz, ada satu artikel yang kita melihat di dalam Facebook lah Ustaz. Dia kata apa? Kita biasanya bangun pagi Ustaz, kita tanya yang hari ni nak makan apa ya? Tak tahulah menu apa, tak tahu nak masak apa pula Ustaz hari ni. Special katanya. Tapi setengah orang lain Ustaz, persoalan yang sama juga. Ditanyakan, yang hari ni kita nak makan apa? Kenapa? Di dapurnya memang tak ada apa Ustaz. Jadi kita nak menjawab beberapa lagi persoalan yang mana menjurus kepada bagaimana nak ubah corak hidup. Ya, kita dah duduk dalam kandang kambing, kita kena mengembek. Kita duduk dalam kandang harimau, kita kena mengaum. Jadi bagaimana dengan situasi PKP ini, kita perlu adapt dengan keadaan tersebut untuk kita meneruskan kehidupan kita. Tapi sebelum itu Ustaz, kita nak berehat seketika. Saudara terus duduk di rumah. Dakwah biar tanyalah Ustaz sampaikan, biar tahu jangan keliru. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung padamu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Alhamdulillah, tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kita masih lagi membincangkan tentang topik yang kita sebutkan sebagai tanggungjawab ujian yang berat untuk ketua keluarga. Baik, Ustaz, kita turut sama mendengar berita kesedihan yang mana sahabat kita juga Ustaz, sahabat artis kita Ashraf Muslim, yang mana positif COVID-19 juga merupakan seorang ketua keluarga, dan bagaimana kita melihat dia menghadapi situasi seperti ini, dan kita doakan mudah-mudahan dia pun sama-sama dapat sembuh daripada penyakit ini Ustaz. Baik, sebelum rehat tadi Ustaz, kita ada bertanyakan tentang satu perkara, bagaimana kita nak move on lah, bahasa moden kita ni, move on Ustaz daripada keadaan COVID-19 ini. Benar kita terpenjara, benar kita terhimpit, tapi bagaimanakah langkah untuk kita keluar daripada penjara itu, dan bagaimana kita nak melangkah ke hadapan. Sebab apa Ustaz, saya cukup tertarik dengan satu di dada akhbar ada menceritakan kepada kita bahawa ada seorang ketua keluarga yang mana merupakan seorang yang dibuang daripada tempat kerja, tetapi akhirnya dia memasuki satu dunia seorang penjual ikan pula Ustaz. Maknanya dia ubah dia punya career di sini Ustaz. Jadi di sini kita patut memberi pujian kepada seorang ketua keluarga yang mana tidak merenung kepada masalah, tetapi melihat kepada penyelesaian masalah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada apa yang berlaku. Kalau kita tengok, itu satu contoh yang terbaiklah. Bila mana kalau dia seorang itu dibuang kerja atau masalah pekerjaan dia bukan berakhir. Mana bukan hidupnya berakhir. Banyak lagi ruang-ruang rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Sebab itu kalau kita lihat kalau kita berusaha, insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kepada kita. Macam orang dok kata ala ulat dalam batu boleh makan kan. Maknanya cerita pada kita rezeki itu Allah akan bagi. Kita jangan risau. Itu jaminan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Asalkan kita usaha. Tapi yang kita risau, yang kita bimbang juga adalah perkara yang Allah perintah kita tak buat. Itu kita risau. Sebagaimana disebut dalam kitab Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab Hikam, dia menyatakan bagaimana
ijtihaduka fima dhumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Maksud dia kata, usaha kamu yang bersungguh dalam sesuatu yang dijamin oleh Allah. Maknanya, perkara yang Allah jamin, kita usaha Allah akan bagi. Apa dia? Rezeki. Jangan menyebabkan perkara tersebut menyebabkan kita lupa pada tanggungjawab Allah. Tanggungjawab yang disebut dalam kitab hikam tadi, wa taqsiruka fi ma tuliba min. Tetapi cuai kamu tak ambil berat soal yang Allah perintahkan kepada kamu, iaitu tanggungjawab yang perlu dilaksanakan sebagai hamba Allah Azza wa Jalla. Maka kalaulah itu berlaku, ia boleh membawa kepada buta mata hati. Jadi di situ sebenarnya orang yang faham rezeki, Allahu war-Razzaq, Allah yang pemberi rezeki, dia tak risau, dia tak bimbang. Asalkan dia usaha, dia ditimpa satu musibah, dia boleh keluar, pergi ke tempat yang lain untuk mendapat. Dan kadang-kadang musibah itu memberi kebaikan kepada dia. Dan kalau kita rasa bahawa kita terpenjara hari ini, dirasakan memang. Kalau kita baca sirah Nabi SAW, Nabi dan para sahabat sebenarnya menghadapi ujian yang lebih besar daripada itu. Walaupun Nabi ini, orang kita kata orang yang paling hampir dengan Allah, kan? Pun Nabi menghadapi ujian yang sangat besar. Nabi pernah di pulau bersama dengan sahabat 3 tahun. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, 3 tahun. Bukan sekadar itu, kita hari ini, kita kata terkurung, boleh lagi keluar beli makanan. Betul. Dibenarkan keluar. Zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat, sampai nak keluar beli makanan pun tak boleh. Dia sekat. Pun tak boleh. Tak boleh. Quraisy sekat pada waktu itu. Bahkan kita pergi kedai runcit boleh lagi. boleh lagi. Abu Lahab sebagai contoh, dia duk ikut dia. Dia ikut, dia nak akan pastikan tidak akan berlaku jual beli, tidak akan berlaku interaksi dengan orang selain daripada orang Islam pada ketika itu. Hingga diriwayatkan, kata Islam saya, Sa'ad bin Abi Waqqas, hingga kan dia lapar sangat-sangat. Sehingga bila dia buang air kecil waktu itu, terdengar air itu kena satu tempat. Bunyi tok 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 bunyi gitu. Dia pun pergi tengok apa dia, tengok-tengok ada kulit unta yang kering. Kulit unta. Dia basuh kulit unta itu, dia bakar, dia makan. Sebab apa? Dah makanan dah tak ada dah. Sampai tahap itu. Sampai tahap itu. Tetapi mereka tetap ingat ini ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, dan mereka tak pernah putus asa. Mereka tetap bersikap positif. Dan selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kata pelepasan daripada ujian tersebut. Ustaz, kita melihat kan kadang-kadang alahai downgrade lah Ustaz. Kita ni kerja office, tiba-tiba pula nak jual ikan. Tapi Ustaz, saya kagum dengan sahabat artis kita ni yang mana dimuatkan dalam Dada Akhbar yang mengatakan bahawa Ucup tak malu jual ikan. Ustaz, ini satu perkara yang perlu kita lihat bahawa kita nak malu apa? Sebab apa? Tanggungjawab kita sebagai seorang ketua keluarga untuk memberi nafkah kepada keluarga itu sendiri. Dan sahabat kita di Facebook, Ustaz, ada nak bertanyakan soalan. Bersama dengan Mazni Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan serta kru yang terlibat. Waalaikumsalam. Besarnya tanggungjawab ketua keluarga tidak hanya tertumpu kepada makan, minum dan keselesaan ahli keluarganya sahaja. Beratnya tanggungjawab ketua keluarga termasuk juga memastikan anak isteri beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Soalan saya, jika sebelum ini ibadat solat dilakukan di masjid, tapi sekarang di musim PKP semuanya di rumah, bagaimana sebagai ketua keluarga hendak memulakan menjadi imam dalam keluarga yang mungkin ini pengalaman pertama baginya supaya dapat membendung perasaan malu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Kita tengok dekat Facebook saya, semua suami-suami dinaikkan pangkat menjadi imam. Ustaz. Terima kasih. Dan ini satu perkara yang positif sebenarnya. Kalau kita tengok, sebelum ini tidak tergambar seorang suami itu, ketua keluarga itu, dia akan dinaikkan pangkat jadi imam. Betul, kan? Salman ni makmum saja kan. Tak terbayang. Kan ini jadi imam. Dan di situ juga seseorang itu dapat menilai diri dia. Oh, rupanya banyak lagi kekurangan aku. Allah. Kan bila diuji sebagai imam baru tahu ada banyak lagi ayat-ayat Quran yang aku tidak hafal, doa-doa yang tidak hafal dan sebagainya. Tambah-tambah kita nak sampai bulan Ramadan ni. Tarawih pun di rumah tahu ni. Betul. Kan? Tarawih di rumah, maka dah risau, dah bimbang dah. Ada yang takut ni nak solat tarawih. Sebab apa? Sebab
dia tak tahu macam mana nak selawat. Oh, sudah. Kan sekarang antara lepas 2 rakaat, lepas 4 rakaat, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah, tak reti nak baca. Sekejap lagi nak selawat pula, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak reti. Dia sebenarnya di sinilah kita lihat bagaimana perlunya kepada ilmu. Itu penting. Maka betul, dengan Ustaz. sebab itu, di samping soal makan yang kita titik beratkan, ketua keluarga kena lihat soal pembinaan rohani Dalam rumah tangga. Betapa sebelum ini tengok rupa-rupanya banyak lagi perkara yang dia tak ambil berat terhadap pembangunan rohani dalam keluarganya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada azab api neraka. Sebelum ni dia tak pernah ambil tahu pun anak dia solat atau tak solat. Sedangkan Nabi dah bagi tahu dah. Muru auladakum bis-salah wa hum abna' sab'i sinin. Suruh anak kamu solat semenjak mereka umur 7 tahun. Tapi hari ni dia bangun-bangun pagi anak depan mata dah. Sebelum ni dia bangun pagi di tepi tempat kerja. Betul. So dia tak tahu dah bagaimana perkembangan. Maka ambillah, kita positifkan. Allah Ta'ala bagi ujian pada kita ni, musibah ni sebenarnya ada sisi positif dia untuk kita melihat tanggungjawab kita, terutama dari sudut kerohanian tadi, dari sudut keilmuan tadi, yang mana kita perlu ambil berat perkara ini. Kita panggil anak-anak kita, kan, kemudian kita tanya bacaan mereka bagaimana. Satu-satu. Baca Fatihah macam mana, baca tahiyat macam mana, solat bagaimana. Buat cara tak langsungnya kita ni sebagai ketua keluarga, macam disebut tadi, terdorong juga. Kan, masa inilah kita fokus betul-betul apa perkara lagi yang kita tak tahu, kan. Dan kalau kita tak tahu, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang yang tahu. Kalau kamu tak tahu. Hari ni senangnya nak tanya, online je. Macam-macam aplikasi ada, kan. Hari-hari ustaz buat live. Boleh belajar, boleh buat live dan sebagainya, boleh bertanya, boleh. Dan hari-hari kita bersiaran ni, Ustaz. Masa kita sangat-sangat banyak di rumah sekarang ni. Kan, oleh kerana tak boleh keluar mana, gunakan sebaik mungkin. Dan saya heran kadang-kadang ada orang dia kata, di rumah tak tahu nak buat apa lah. Tak tahu nak buat apa, Ustaz. Sebenarnya tak tahu nak buat apa tu menghairankan. Sebab disebut oleh Al-Imam Hasanul Banna, dia kata apa? Al-a'mal akthar minal awqat. Sebenarnya amalan itu hak kita nak buat tu lebih banyak daripada masa yang ada. Sebenarnya. Kan? Kalau kita kata tak tahu nak buat apa, soalannya kita ni perfect. Kita ni tak perlu buat apa dah. Sedangkan banyak lagi yang kita tak tahu. Kita kena baca buku, kita kena melaksanakan apa-apa yang perlu kita buat, berzikir kepada Allah, baca Quran sama-sama dan sebagainya. Jadi buat persiapan sebagai kita keluarga. Sebagai contohnya, antara ujian yang positifnya adalah nak jadi imam dalam solat, dan jangan lupa untuk tunaikan solat berjemaah. Di situ. Saya tengok tular di media sosial, dia mengatakan bila masuk saja bulan Ramadan nanti, Ustaz, surah yang menjadi favoritnya adalah surah Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul huwallah. Jadi di situ mungkin Ustaz ada sedikit ulasan. Okey. Dia sebenarnya memanglah barulah kita tahu bahawa kita ni rupanya hafal 3 surah tu je. Kan? Kita tak hafal surah lain. Jadi ambil kesempatan waktu yang ada untuk kita juga menghafal surah-surah yang lain. Satu. Kalau masih lagi tak boleh, maklumlah kadang makin berumur ni makin susah, kan. Nak hafal surah Al-Kafirun pun kadang ulang-ulang tak habis, tak jumpa. Jadi macam mana? Tak apa. Jangan ia menghalang kita untuk melakukan ibadat kepada Allah. Dan inilah satu poin utama yang perlu kita lihat dalam musim PKP ini. Kita ambil peluang sebanyak-banyaknya untuk kita solat berjemaah, perbetulkan solat, perbetulkan bacaan, perbetulkan puasa dan perbetul amal ibadah kita. Namun begitu, Ustaz, ada juga di kalangan keluarga yang mana sama. Sebelum PKP ke sedang PKP ke, masih tidak mengambil peluang dan cakna dalam peluang untuk perbetulkan amal ibadah. Sahabat kita bertanyakan soalan. Johari Hasna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz dan dai serta kru yang dirahmati Allah. Amin. Ustaz, apakah cara yang terbaik dalam menangani ujian berat ketua keluarga saat PKP ini? Bagaimana pula bagi ketua keluarga yang tak ambil berat dan tak indah dalam hal agama terhadap keluarganya sendiri? Adakah rezekinya dapat keberkatan daripada Allah
Mohon pencerahan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih Ustaz Suki dan Dai Aiman. Like dakwah, share ilmu. Bersila Ustaz. Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Ya, ada orang dia tak peduli pun kan. PKP, kata PKP, dia tak peduli hal-hal agama, dia tak peduli hal-hal solat dan sebagainya. Sebenarnya inilah satu perkara yang sangat-sangat rugi bila Allah uji itu sebenarnya nak bagi satu keinsafan dan kesedaran kepada kita bahawa ada benda-benda yang patut kita lakukan tapi kita tak buat. Jadi nak ada keinsafan. Ya. Sebab apa ada orang macam ni kan, dia tak peduli apa isu pun dia macam tu juga. Dia tak sembahyang juga, dia tak solat juga, dia tak peduli. Sebab dia tak tahu apa matlamat kehidupan dia. Manusia ni kalau tak tahu apa matlamat kehidupan dia memang rosak. Sedangkan kalau kita tak tahu, Allah dah bagi tahu. Kan? Contohnya kan, dia matlamat nak makan aja. Kan, sebagai contohnya nak itu je. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita dalam surah Az-Zariyat ayat 56, kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali mereka itu memperhambakan diri kepadaku, melaksanakan pengabdian diri kepada Allah. Jadi itu sebenarnya matlamat hidup kita. Kalau sekadar nak makan tidur, keluar makan tidur begitu saja, apa beza kita dengan haiwan? Apa beza? Apa beza kita dengan kucing? Tengok orang pelihara kucing, dia bangun pagi, dia mengeliat, dia cari makan, kan? Kemudian kadang dia berlari-lari sikit, main-main sikit apa semua. Kemudian dia tidur balik. Apa beza kita dengan kucing? Ataupun kau nak bahasa kasar lagi, apa beza dengan lembu? Contohnya kan, orang kita sensitif lah sebut lembu kan. Bodoh macam lembu dia kata kan. Apa beza? Apa beza kita dengan haiwan? Kalau itu, sebab tu Allah Ta'ala menciptakan kita dengan dia beri akal fikiran. Ada perbezaan dia. Kita tak sama, takat makan tidur tak. Tapi kita ada tujuan hidup. Matlamat hidup, ia akan memberi kebahagiaan kepada kita di dunia dan juga di akhirat. Maka dengan sebab itu, ambillah ujian yang Allah bagi yang berlaku kepada kita ini, satu musibah berlaku walaupun kita pandang dari sudut keburukan, mudarat, tapi ambil dari sudut positif. Rupa-rupanya Allah nak bagi kita ruang dan peluang untuk kita mengenal jalan pulang kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi masalahnya Ustaz, ada di kalangan ketua keluarga ini saat PKP inilah saat mereka nak buat sesuatu yang mungkin bersama dengan ahli keluarganya namun melangkaui batasan-batasan syariat, seperti mana mereka menari, berjoget bersama-sama. Bukan setakat mereka menari, namun begitu mereka merakamkan dan mereka tularkan di media sosial. Jadi ini satu perkara yang perlu kita elakkan Ustaz. Ya, kalau setakat nak menari, nak melompat dalam rumah sama-sama keluarga, tak ada masalah. Itu jasmani, nak bagi elok kan. Betul. Tetapi kadang-kadang bila mana dia rakamkan dengan suasana yang menjolok mata, tidak tutup aurat, kemudian dipaparkan, maknanya dia menjadikan ruang itu ruang untuk melakukan dosa. Dahlah pahala tak banyak, kita cari ruang lagi untuk melakukan dosa. Dan saya nampak bahawa di sini kadang-kadang berlaku itu disebabkan kejahilan. Dia rasa bahawa tak ada masalah perkara itu berlaku. Dia buat tak ada masalah. Happy-happy saja. Dia ada perkara yang boleh, ada perkara yang tak boleh. Maka dengan sebab itu pentingnya ilmu. Penting sangat-sangat ilmu. Islam ni agama ilmu, sebab itulah nak mengajar kepada kita apa-apa tindakan, apa-apa perbuatan yang kita buat mesti berlandaskan kepada ilmu. Supaya ianya bertepatan dengan hukum syarak. Tidak melanggar perintah Allah. Kalau tak tahu, tonton tanyalah ustaz. Biar tahu, jangan keliru kan. Boleh bertanya, boleh hantar soalan Facebook, boleh call, boleh macam-macam lagi kan. Yang pentingnya kita sebelum kita buat tu kita tahu benda ni boleh buat tak boleh buat. Betul. Perkara ni Allah redha atau tidak. Sebab apa? Sebab kita tahu kehidupan kita tak selamanya di atas dunia ni. Satu waktu, satu ketika kita sama ada orang sakit COVID ke, orang tak sakit COVID ke, siapa pun dia, dia akan berpindah ke alam yang abadi untuk selama-lamanya. Jadi kalau hidup kita atas dunia, kita nak makan, bagaimana kita nak makan nanti selepas hidup. Itu yang sampai tercabut pintu peti ais Ustaz. Kerja nak makan je kan. Baik Ustaz. Sedikit mungkin Ustaz lihat, kita lihat di sini bahawa mungkin dulu si isteri
banyak juga menggalas tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Dan sehingga kan nak pergi ke kedai beli sayur dan sebagainya. Tapi sekarang ni Ustaz, tular di media sosial menunjukkan bahawa suami ni sampai terpaksa video call dengan isteri nak beli silap beli Ustaz. Silap beli barang, sayur kobesnya, sayur itu, ikan apa pun dah tak tahu jenis apa dah Ustaz. Jadi bagaimana kita melihat bahawa di sinilah para suami menunjukkan bakatnya Ustaz untuk membantu si isteri. Ya, ya. Baik, itu antara hikmah yang sangat-sangat besar juga berlaku. Banyak perkara-perkara yang kita tak terfikir bila berlaku ujian seumpama ini, banyak desuk positifnya. Betul. Jadi suami dia menyedari bagaimana berat yang tanggungjawab isteri. Isteri menyedari betapa beratnya tanggungjawab suami. So masing-masing sedar pada waktu itu. Dan masing-masing akan lebih menghormati, akan lebih kita kata memberi respect kepada pasangan masing-masing. Kan, dan itu satu perkara yang baik saya nampak kan, saling bekerjasama di antara satu sama lain. Itulah yang nak dalam satu keluarga sebenarnya. Ibarat kita sebut tadi bahawa kita saling bantu membantu, saling bekerjasama di antara satu sama lain. Kalau tak tahu, ada suami dia ada kelemahan dia, isteri bantu. Betul. Isteri ada kelemahan dia, suami bantu, kan. Suami kadang barang pun tak kenal. Betul Ustaz. Tak kenal. Yang bercakap ni itulah dia Ustaz. Jadi kita pun tak kenal. Jadi ini masa boleh kenal kan. Betul. Jadi maknanya adalah benda-benda positif, kita ambil desuk positif, ia akan membawa kebaikan pada kita. Yang pentingnya jangan lihat ia sebagai satu bentuk yang negatif semata-mata yang akhirnya menyebabkan berlakunya kemurungan dalam keluarga. Kita nak. Kan? Itu akan merugikan kehidupan kita. Kita ambil dari sudut yang positif, kita tidak berputus asa, kita yakin apa juga ujian yang Allah bagi kepada kita, kalau kita sabar, kita akan dapat pahala dan kita akan dapat sesuatu yang terbaik insya-Allah adalah kehidupan kita. Bahkan Nabi SAW menyatakan dalam hadis Sahih Muslim, menyatakan bagaimana orang Islam ni kalau kena uji, hatta duri yang tercucuk di jari sekalipun, kalau dia sabar, dia positif, Allah bagi pahala pada dia, Allah ampunkan dosa dia. Apatah lagi ujian-ujian lebih besar daripada itu, sebagaimana yang kita hadapi sekarang. Ini hikmah di sebalik ujian yang kita hadapi, ada satu ganjaran yang Allah nak berikan kepada kita. Terima kasih Fadil Ustaz atas penjelasan yang diberikan. Kesan COVID-19, satu dunia merasainya. Sama-samalah kita semua menjauhi wabak ini, kita hentikan. Tanyalah Ustaz berakhir di sini dan kita akan sambung lagi 30 minit Tanyalah Ustaz di TV9. Kita bertemu lagi. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita membincangkan tentang tanggungjawab ketua keluarga. Detik muhasabah. Saat diuji, kita berduka. Antara takut dan harapan, sekaranglah masa terbaik untuk kita memahami dan merenung kelemahan diri. Jadi inilah yang kita sebutkan sebagai ujian yang Allah berikan kepada kita untuk sama-sama kita menghargai barisan hadapan yang telah mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan negara. Bila kita sebut tentang barisan hadapan Ustaz, kita seolah-olah terbayangkan wajah Datuk Dr. Noor Hisham, Ketua Pengarah Kesihatan. Hampir setiap hari Ustaz kita nampak muka dia. Orang kata dah macam pak angkat kita lah Ustaz. Yang mana setiap hari akan memberikan berita yang terkini kepada kita yang sangat dinantikan, penghabaran bilakah kesembuhan COVID-19 ini akan tiba. Baik Ustaz. Dan bila kita lihat barisan hadapan ini, maka ada satu yang tular di media sosial bahawa seorang kanak-kanak memberikan satu gelang tanda penghargaan kepada Datuk Dr. Noor Hisham, iaitu saudari Lara, yang mana memberikan satu gelang penghargaan kepada peralannya. Dan yang lebih mengejutkan kita Ustaz adalah Datuk Dr. Noor Hisham, seorang yang sangat sibuk dengan urusan kerjanya, tetap mempunyai masa untuk membalas semula surat tersebut.
Maknanya ini merupakan satu yang kita rasakan bahawa seorang barisan hadapan yang mana bertungkus lumus dalam mempertahankan negara tetap mempunyai masa untuk membalas semula surat tersebut, dan kita sebagai masyarakat ini peranan kita untuk menghargai mereka. Jadi kita nak kembali bersama dengan Dr. Robiah K. Hamzah. Kita nak dengar apakah pandangan daripada doktor berkaitan dengan penghargaan ini, doktor. Okey, kalau kita melihat setiap penghargaan itu tanda satu kita kata satu balas budi, ataupun kita kata penghargaan merupakan sebahagian daripada keperluan, sebahagian daripada pelengkap jiwa-jiwa yang tenang. Sebab itu bila orang boleh menghargai, bermakna dia punya kemampuan cinta kasih sayangnya tinggi, ataupun kita kata subur, walau sesibuk mana. Sama juga macam mana sibuknya seorang ayah, kalau dia tak sempat nak menghargai anak-anaknya, mesti anak-anaknya akan kering tandus dengan kasih sayang. Jadi kalau kita melihat ketua pengarah kesihatan boleh menerima ataupun ada kesempatan kerana dia punya satu kemewahan di hatinya. Ya. Memang sudah ada di lubuk hatinya rasa prihatin, rasa ingin berkongsi, rasa suka dihargai dan menghargai. Sebab itu kita kata kita hendak menghargai dan dihargai. Ya, jadi betul. untuk dihargai, maka mulalah menghargai. Ini kekuatan. Maka maknanya kita kata, Datuk menghargai apa yang diberikan. Makanya sebagai manusia, dia harus mampu membalasnya dalam bentuk yang sepatutnya lah begitu. Artinya tidak ganjil. Tanda maknanya taharap ataupun kita kata sikap kasih sayangnya tinggi dan prihatinnya juga sangat tinggi. Hanya seutas gelang, doktor, ya? Ya. Hanya seutas gelang. Bukan kita kata gelang itu harga tak seberapa. Betul. Tapi yang paling mahal adalah pemberiannya. Betul. Pemberian ada ingatan, pemberian ada kasih sayang, pemberian ada terima kasih, pemberian ada tanda ada hubungan kemanusiaan yang subur. Betul. Hubungan kemanusiaan yang positif. Sebab itu jangan melihat berapa harga barang yang diberi. Tetapi lihatlah betapa mahalnya pemberian itu sendiri. Sebab itu kita kata bukan pada materialnya, tetapi pada aksi, pada lakonannya, pada adabnya. Betul. Ini kekuatan yang nak diangkat, insyaAllah. Jadi doktor, Datuk Dr. Nur Hisham juga seorang ketua keluarga. Dan sudah semestinya dia meninggalkan isteri dan anak-anaknya. Jadi ini satu pengorbanan yang besar sebagai ketua keluarga untuk meneruskan tanggungjawabnya kepada negara, doktor. Okey. Pada saya, dia bukan tinggalkan keluarga. Ya. Kalau dia tinggal keluarga, dia tak balik-balik nanti. Betul. Maknanya kita kata dia memberikan prioriti. Keluarga penting, masyarakat penting. Maka dia memilih prioritinya mempertingkatkan rasa penting pada masyarakat ataupun pada publik. Itu sebahagian daripada ibadahnya, sebahagian daripada ruang kerjanya, sebahagian daripada tanggungjawabnya, dan sebahagian daripada rasa menghargai jawatan yang dipegangnya. Sebab itu kekuatan yang nak dibangun. Jangan kata saya terpaksa tinggal keluarga. Bukan. Keluarga itu sebahagian dari hidup dia. Tidak boleh tukar. Keutamaan mana prioriti. Atau kalau kita memilih, katalah di saat COVID ini, kita memilih untuk tidak banyak bercakap, itu mahal. Tidak banyak komen, itu mahal. Tidak banyak mengeluh, itu mahal. Dan tidak mengikut nafsu, itu mahal. Sebab itu kita kata kalau Datuk Hisham meninggalkan keluarganya kerana keluarganya juga bangga bahawa ketua keluarganya mampu membahagi masa untuk keluarga dan mampu untuk memberi masa untuk tugas dan jawatan. Sebab dia akan ditanya, masyarakat akan tanya, negara akan tanya, Allah akan tanya sebagai ketua. Okay, maka untuk menjawab soalan dari Tuhan, untuk menjawab soalan daripada PM misalnya, dia harus merasa dan juga untuk menjawab data yang dibagi itu untuk menjawab kemahuan ataupun keperluan masyarakat. Kalau dia tidak mengumumkan dari masa ke semasa, bermakna dia tidak merasa peka lah dengan perkembangan. Betul. Sebab itu kita melihat dia sebagai seorang yang sangat bertanggungjawab dan mahu semua data itu dikongsi secepatnya untuk mengurangkan rasa bimbang, untuk mengurangkan keluh kesah, untuk mengurangkan rasa tidak gembira di kalangan masyarakat. Namun doktor, saya yakin dan percaya isterinya di rumah, ya,
pastinya merasakan alamak laki aku pergi bekerja, ya, takut dengan serangan-serangan COVID-19 ini. Bagaimana peranan si suami ini yang bertugas untuk negara sebagai polis, doktor, sebagai kesihatan dan sebagainya untuk memahamkan si isteri dan keluarga? Okey, pertama kalau dia itu isteri pilihannya dulu. Bermakna dia sudah faham siapa dia sebelum dia nikah. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang isteri, kalau dia seorang isteri solehah, seorang isteri yang benar-benar cinta dengan isterinya, dia akan merasa cintanya lebih subur sekiranya suaminya terus berjuang. Bukan selimut kat rumah. Maka kalau adalah isteri yang rasa, ya Allah, suami aku tak ada, suami aku terdedah dengan itu. Itu tandanya isteri itu tak dekat dengan Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, maka dia tidak mengiringi isterinya yang rasa-rasa gelisah. Mengiringi suaminya dengan rasa bimbang dan ragu-ragu. Tapi memberikan doa, harapan, kekuatan, kita kata mengharap-harap cemas. Itu hubungan kita dengan Allah. Harap-harap cemas. Bermakna dia mengharapkan tanggungjawab dijalankan dengan baik. Ya. Dia mengharapkan juga Allah dengan tanggungjawab itu, dia mendapat perlindungan dari Allah. Sebab Allah kata tidak akan terjadi apa-apa kecuali dengan izin aku. Betul. Kalau dia terus mentaati Allah, kalau dia terus berjuang di rumah untuk tidak membuatkan suami rasa ragu-ragu dan bimbang meninggalkan rumah, maka dia sudah menyumbang kepada kekuatan suami. Maka penghargaan, kalau ditakdirkan mati, di rumah pun mati juga. Ya, betul. Sebab kematian bukan sebab di tangan COVID. Kematian di tangan Allah. Jadi tengah makan pun mati, doktor? Mati, tengah tidur mati, tengah berjalan mati, tengah duduk mati. Maka seorang isteri, pada saya lah, seorang isteri harus merasa dia sedang memberikan satu dorongan yang sangat positif kepada suami untuk tidak ragu-ragu meninggalkan mereka kerana menjalankan tugas kerana Allah. Kalau kita buat kerja kerana keluarga, makanya kita susah hati. Tapi kalau buat kerja kerana Allah, kerana Allah yang pegang nyawa kita. Allah yang selamatkan kita. Walaupun ada baju macam-macam lapis. Tapi kalau kena juga. Sebab itu doktor pun kena. Jadi sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan bahawa seorang isteri itu tugasnya bukan meragukan, bukan merisaukan, bukan membuat suami bimbang. Kerana energinya akan negatif. Bila energi negatif, dia memberi sumbangan tak cantik pada suami. Maka kalau kita sebagai isteri, semangat kita, kekuatan kita, aura kita mesti cukup positif. Supaya anak di rumah positif, suami yang pergi juga meninggalkan rumah dalam keadaan positif. Semangat, doktor. InsyaAllah balik. Namun begitu, doktor, ada yang frontliner kita yang mana keluar di medan peperangan ini dan kemudian tidak pulang. Dan akhirnya meninggalkan keluarga. Jadi doktor, sehingga kan dia dijemput Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat ada tular di media sosial yang menunjukkan bahawa dia meninggalkan 6 orang anak dan akhirnya yang menggalas tanggungjawabnya adalah seorang ibu. Ya, dan seorang suami tumpas di medan peperangan. Jadi bagi apa nasihat doktor terhadap ibu ini? Okey, pertama kalau kita membaca, maka kita ulur bantuan dulu. Kerana suaminya berjuang dalam keadaan bertugas. Ya. Yang kedua, kematian ada di mana-mana. Kalau suami tak bertugas pun, kalau memang dia takdirkan hari itu dia mati-mati. Tetapi Allah pilih suami dia mati dalam keadaan lebih mulia. Daripada mati di atas katil, mati tengah makan, mati tengah jalan, mati kemalangan. Betul. Suami dia dipilih Allah, dijemput Allah dalam keadaan sedang berjuang. InsyaAllah dalam wabak dijanjikan Allah dapat mati syahid. Allahu Akbar. Ini yang kita lihat. Jangan melihat kematian, lepas bila suami meninggal, mesti susah. Tak. Sebab suami pencari rezeki. Pembekalnya tetap ada. Pembekal rezeki tetap ada. Hanya kita kena ikhtiar. Kalau berita itu ditularkan, maka sebagai tanggungjawab sebagai ahli masyarakat, pertama hulur bantuan. Kali bantuan bertirai dulu. Kedua, bantuan dari segi emosi. Ketiga, bantuan dari segi bagaimana menghargai supaya isteri yang rasa kehilangan suami, dia tidak rasa hilang, tapi dia rasa bangga. Kerana suaminya jatuh ataupun kita kata berangkat dalam keadaan sedang menjadi bunga bangsa, kata orang. Bukan di medan perang saja, bukan di batas perbatasan saja. Maknanya, doktor, suami, saya. Ya, silakan. Ya, suami meninggal dengan cara yang paling wangi lah. Kalau zaman Rasulullah itu dah fisabilillah dah. Allahu Artinya Akbar. masih berjuang dong. Maknanya si isteri ini perlu rasa bangga, doktor, ya?
harus rasa syukur dengan Allah kerana pilih suami masuk syurga senang. Kedua, pilih suami meninggal dalam keadaan berjuang. Ini maknanya sepatutnya kerajaan akan buat perniagaan, masyarakat akan beri perniagaan dalam bentuk bantuan emosi, bantuan material, bantuan kebutuhan masa depan anak dan sebagainya. Jaminan-jaminan ini harus diberikan oleh kerajaan kerana suaminya meninggal sedang berjuang. Allahu Akbar. Dan kalaulah isteri masih lagi ragu, bimbang, sakit, terasa penat, maka dia sudah tidak redha dengan apa yang Allah tentukan untuk suami dia. Maka saya pesan, saya mohon dengan isterinya, jangan rasa susah kerana susah itu akan datang senang hujungnya. Dengan syarat dia, pertama dia bersyukur suaminya dalam keadaan berjuang, kedua bersyukur dalam keadaan bertugas, ketiga dia bersyukur kerana anaknya anak yatim. Jaga anak yatim lagi banyak pahalanya. Allah mudahkan rezekinya, Allah banyakkan pertolongannya. Amin. Jadi kekuatan inilah yang nak diangkat. Banyak-banyaklah isterinya itu menerima dengan pertama rela, dia peta Allah. Kedua syukur dia masih hidup, anak-anak terjaga. Ada yang kematian dua mak dan ayah sekaligus, anak tu tak terjaga kita kata. Tapi dia masih kuat dan sihat. Maka kekuatan yang nak diangkat, bagi tahu dengan anak-anak, kamu jadi bangga, anak pejuang, anak pahlawan, anak orang yang sangat berjasa pada negara. Maka kamu juga besok mesti harus jadi pejuang negara. Ini yang nak didorong pada anak-anak. Kita doakan Doktor ya. Kita doakan mudah-mudahan ketua keluarga tersebut tergolong di kalangan orang yang mati syahid. Terima kasih Doktor. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbul Alamin. Terima kasih Doktor di atas penjelasan yang diberikan. Saya yakin dan percaya kata-kata mutiara ini akan memberi suntikan semangat kepada wanita-wanita di luar sana yang mana melihat suaminya bertugas sebagai frontliner. Jadi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Hari ini kita membincangkan tentang tanggungjawab ketua keluarga. Cukup berat tanggungjawab ini. Kerana apa? Perkara inilah yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak, tentang apa yang kita tanggung dan kita jawab semula di akhirat nanti. Jadi mungkin kita nak dengar juga daripada Dr. Suki berkaitan dengan apa yang diceritakan oleh Dr. Rubiah sebentar tadi. Baik, satu perkara yang kalau boleh kita nak mempertingkatkan motivasi dalam diri kita untuk kita menyedari bahawa hidup kita adalah ujian sebenarnya. Macam mana pun senang ujian, susah pun ujian. Segala-galanya ujian. Maka dengan sebab itu kalau kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 155, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'." Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kami akan uji kamu. Itu Allah Taala yang tetapkan. Itu satu ujian. Bisyai'in, dengan sedikit. Sebenarnya ujian yang Allah bagi pada kita sikit sangat sebenarnya. Tak boleh lari Ustaz. Tak boleh lari. Allah bagi, tapi tak banyak sebenarnya, sikitnya. Allah bagi ujian, tapi kadang-kadang kita rasa berat, kan? Jadi ujian itu sebenarnya tak banyak, sikit. Bisyai'in minal khauf wal ju', rasa takut macam sekarang. Orang takut COVID-19. Betul. Wal ju', rasa lapar, tak cukup makan dan sebagainya, wa naqsimil amwal wal anfus wath thamarat, dengan hilangnya kekurangan harta benda. Betul. Orang hilang pekerjaan, hilang mata pencarian. Ini semua ujian, dan ada yang hilang nyawa, kata Allah Taala. Maknanya Allah dah bagi tahu pada kita dalam Al-Quran tentang perkara ini, dan Allah sebut wa basyirus sabirin, berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iaitu mereka yang apabila mereka menghadapi musibah, apa-apa juga musibah, mereka menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Maknanya apa yang berlaku kepada kita atas dunia ini semuanya ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji kita siapa di antara kita yang terbaik amalannya di atas dunia ini. Jadi di sini pentingnya kepada kita untuk kita mengetahui tanggungjawab kita sebenarnya. Kadang-kadang orang tak tahu apa tanggungjawab dia. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan manusia, jadikan manusia. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 30, iaitu
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tujuannya. Ya. Allah jadikan kita sebagai khalifah. Jadi bila mana kita tahu tanggungjawab kita sebagai khalifah itu apa, insya-Allah kita tak akan tersasar daripada kebenaran. Betul. Khalifah itu apa? Li iqamatid din wa siyasatid dunya bih. Untuk menegakkan agama dan memakmurkan dunia dengan cara yang tak bercanggah dengan agama. Yang pertama, tanggungjawab kita kepada Allah. Itu menegakkan agama. Kita tegakkan agama dalam diri kita, dalam keluarga kita sebagai contohnya. Itu pertama. Yang keduanya wasiyasatid dunya bih, iaitu kita memakmurkan dunia. Ini yang kita bekerjalah, kita menghadapi apa juga ujian di atas dunia ini. Betul. Nak pastikan sebab dunia ini makmur dalam suasana yang boleh membawa kepada kebaikan kepada semua. Bukan setakat dunia saja makmur saya. Malah kita nak kemakmuran itu, keamanan itu turut ada di dalam rumah tangga. Namun begitu Ustaz, sahabat kita di Facebook ini ada keresahan yang diadukan kepada kita bersama dengan Zuraini Mustafa. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Persoalan saya, jika dilihat pada musim PKP, statistik keganasan rumah tangga terus meningkat. Bagaimana untuk mengelakkan perkara ini dan seterusnya membina sikap toleransi dalam keluarga? Kita nak juga yang Ustaz sebutkan sebentar tadi, keamanan itu juga turut dimasukkan di dalam rumah tangga Ustaz. Dan sebab itu, apa tujuan rumah tangga? Itu perkara basic. Ketika mana seseorang yang berumah tangga itu dia kena tahu apa tujuan dia. Allah sebut wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu kunci dia. Kalau kita tak tahu kunci itu berlaku keganasan rumah tangga tu. Betul. Maka dengan sebab itu Allah sebut antara tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan kamu berpasang-pasangan untuk memenuhi naluri fitrah manusia yang perlu kepada berpasang-pasangan. Dan Allah jadikan rumah tangga itu untuk apa sebenarnya? Litaskunu ilaiha, untuk kamu rasa tenang. Jadi apa guna kalau rumah tangga tak tenang? Ya. Dan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan ada kasih sayang, rahmat merahmati di antara satu sama lain. Ya. Jadi itu dia punya maqasid dalam rumah tangga. Itu objektifnya. Tapi sekiranya perkara ini tidak ada, maka berlakulah sesuatu keganasan tadi. Bila mana dia rasa stres, kadang-kadang ada orang ni bila dia rasa stres, dia tak peduli dah. Dia tengok isteri dia, dia tengok anak dia itu kecil besar jadi kecil. Dia dah membuat satu perkara yang di luar batasan yang sepatutnya. Berlaku keganasan. Kadang di pihak suami, kadang di pihak isteri. Dan kadang di pihak mana-mana pihak. Jadi kita nak kembali kepada tujuan rumah tangga itu. Baik Ustaz. Bila kita nak melihat tentang rumah tangga ini sendiri, kita mungkin nak memberi saranan kepada ketua keluarga itu, kita nak keluar daripada kepompong masalah yang sedang kita hadapi. Mungkin Ustaz, kita boleh sarankan kepada mereka satu keluarga, satu bisnes. Sebab apa? Tidak dapat tidak, inilah salah satu daripada jalan keluar daripada kecamuk rumah tangga itu sendiri, yang mana berlaku sekarang ini dengan cara ekonomi itu sendiri, memperkukuhkan ekonomi. Baik, tapi sebelum itu Ustaz, sahabat kita Nur Hayati Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta kru. Tanyalah Ustaz, dalam ujian PKP ini, apakah yang terbaik yang wajar Ustaz kongsikan kepada mereka-mereka yang menjadi ketua keluarga, malah beliau juga seorang frontliner yang mana perlu lebih diutamakan, sedangkan dia juga harus memastikan keperluan keluarga perlu dipenuhi. Lebih hebat lagi sekiranya keluarga tinggal di luar bandar yang mungkin talian internet dan sebagainya untuk berhubung agak sukar, dikhawatiri berlaku tekanan emosi. Terima kasih Kak Iyad, Bandar Tasik Puteri. Apa pandangan Ustaz? Baik, terima kasih kepada persoalan yang dikemukakan. Kadang saya nak sebut sikit bagaimana kita banyak membincangkan orang dia tertekan duduk di rumah, kan? Tetapi sebenarnya bagaimana dengan golongan yang frontliner ni? Lagilah kita kata perjuangan yang lebih berat dihadapi dengan keluarga yang ditinggalkan dan sebagainya. Maka ini satu perkara yang perlu dihadapi dengan perasaan yang positif. Dan bagaimana nak kontrol emosi ini sebenarnya, kalau perhubungan terhad macam tadi kata di luar bandar yang internet tak ada apa semua, kita bayangkan
zaman dulu internet lagi dah tak ada. Pakai surat je, Ustaz? Pakai surat yang nak sampai pula kadang-kadang Sebulan? Sebulan. Tambah-tambah kalau berada di perbatasan, luar negara bekerja dan sebagainya. Lalu apa yang patut kita nak kontrol emosi kita? Pergantungan kita kepada Allah. Perkara yang kita tak tahu, kita mengharapkan kebaikan. Kita kirimkan, kita titipkan doa. Bila mana pergantungan kita kepada Allah itu kuat, insya-Allah Allah akan memberi kekuatan, ketenangan kepada kita. Baik, Ustaz. Kan? Apatah lagi bila mana Allah sebut, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sesiapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan mengurniakan rezeki yang terbaik kepadanya daripada sumber yang dia pun tak sangka. Baik, Ustaz. Sedikit mungkin Ustaz boleh ceritakan kepada kita semua sebagai kesimpulan pertemuan kita pada hari ini, jalan keluarnya salah satunya daripada jalan keluar ekonomi itu sendiri. Mungkin seperti mana saya sebutkan sebentar tadi, kita nak galakkan untuk satu keluarga, satu bisnes. Sebagai kesimpulan kita, Ustaz. Ya, kesimpulannya kita tanggungjawab kita ada dua. Kita laksanakan kedua-duanya. Yang pertama, tanggungjawab kita kepada Allah. Ya. Pastikan kita, baik ketua keluarga sebagai contohnya, pastikan keluarga kita menuju kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanggungjawab ukhrawi kita. Pastikan itu, jangan abaikan tanggungjawab ini. Ini tanggungjawab utama ni, li iqamatiddin tadi saya sebut tadi, untuk menegakkan agama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tanggungjawab duniawi. Kita hidup atas dunia, nak makan, nak minum, nak apa semua. Dan itu juga merupakan satu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila kita buat dengan terbaik. Jadi di sinilah pemikiran kreatif akan datang. Ya. Bila mana kita hadapi masalah, kadang-kadang ada orang ni, bila mana ada masalah akan datang satu penyelesaian. Ada idea baru. Ada idea baru. Termasuklah yang disebut tadi. Mungkin satu keluarga, satu bisnes, kan? Masing-masing berfikir dan menghasilkan apakah kelebihan-kelebihan yang dia ada, apakah ruang-ruang yang dia boleh buat. InsyaAllah. Mudah-mudahan. Siru ala barakatillah, insyaAllah. Jangan dilihatkan tentang kesengsaraan, tapi dilihatkan jalan penyelesaian. Ada penyelesaian yang perlu kita lihat. Baik, Ustaz. Mungkin keadaan yang berlaku sekarang ini adalah tanda kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Ustaz, kita nak merungkai tentang mungkin ini salah satu pada tanda kemurkaan Allah. Mungkin kita boleh rungkai perkara ini pada esok hari bersama dengan Dai Anas dan Ustaz Mat Ghazali. Saya dan terus menonton Tanyalah Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz atas pencerahan yang diberikan. Mungkin Ustaz boleh memimpin doa kita, Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzam ومن سيء الأسقام. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والطاعون والفحشاء والمنكر والبغي والسوء المختلف والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا وقريتنا هذه خاصة ومن بلدان المسلمين كفة عما إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الرداء ونجنا من الطعن والطاعون والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada penyakit sopak, gila, kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya Allah, jauhilah kami daripada bala bencana, wabak, penyakit, ta'un, pelbagai perlakuan keji dan mungkar, segala kepayahan dan dugaan yang zahir dan yang tersembunyi. Ya Allah, selamatkanlah negeri kami ini khususnya dan negara umat Islam amnya daripada segala bencana tersebut. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa ke atas segala-galanya dan Engkaulah yang selayaknya memberi perkenan. Ya Allah, kami berlindung dengan Allah Tuhan yang Maha Gagah Perkasa dan yang mempunyai kekuasaan mutlak. Kami berpegang teguh kepada Allah Tuhan yang memiliki kerajaan yang Maha Agung dan kami berserah diri kepada Allah yang hidup dan tidak akan mati. Ya Allah, wahai Tuhan kami,
Jauhilah kami daripada wabak yang datang ini dan peliharalah kami daripada segala kejahatan yang merosakkan serta selamatkanlah kami daripada segala fitnah dan penyakit ta'un serta segala bala yang datang dengan kelembutan-Mu ya Allah. Tuhan yang maha melemah lembut, wahai Tuhan yang maha halus pengetahuannya, Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal